Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata ibadatin wa ja'alaha ma'wadan lis-salikin. Ja'ala qurrata 'ainin lil-musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi la tahmilna ila qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لين والفقه والصحة السائي قراءة القرآن والحديث والأذكار والأدعية والخطاب برحمتك يا ارحم الراحمين. وزدنا علما وزدنا طعما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من الفحم برحمتك يا ارحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتاب العظيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Artinya, yakni oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, wahai manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah, yakni dalam segala perkara. Sedangkan Allah ialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Ia mahu menjadi membinasakan kaum dan mendatangkan makhluk yang baru. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan taufik hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita. Bersyukurlah kita. Jadi bersyukur kita rajin dalam ibadah kita. Tadi kita sambung balik kaitan minggu ke-3 kaitan tak berita untuk kita ni, itu berkaitan dengan apa yang disebut iman Abu Hanifah, berkaitan suruhan supaya kita belajar ilmu fiqh. Kalau fiqh, ilmu fiqh itu ilmu yang daqiq, yang halus-halus, begitu juga kerana ilmu fiqh dihasilkan kepada kita itu barang yang disebut kebajikan. Hasil kita tahu ilmu fiqh kita boleh buat ibadat. Hasil dari ilmu fiqh juga kita boleh jauh daripada perkara jahat. Dan jadi disuruh kita Rasulullah rahimahullah ta'ala dan kita juga disuruh kita supaya bersegera kepada perkara yang kekal, iaitu akhirah. Dunia dan akhirah itu ia sentiasa berlawanan, tak ada masuk sekali. Jadi kalau kita buat akhirah, kita buat perbuatan ibadah bagi kerja-kerja akhirat, maka tak boleh kita masuk ke dunia. Contoh dia seperti buat ibadat sembahyang. Sembahyang tu kerja ibadah, kerja akhirat. Kerja yang dapat hasil perbuatan yang kita buat tu kita dapat, boleh menuju kita pada akhirat. Tetapi bila salah, maka ia akan jadi hidup. Dan disuruh kita lazim kita ambil
bagi secara berjangka. Akhirat dengan dunia dia berlawanan. Dia tak mungkin dia berhasil dulu. Tetapi dikenali juga kita hakikatnya kita nak dunia, kita nak akhirat. Tapi dalam tipu muslihat syaitan dia boleh ganggu kita. Tipu daya dia sehingga kita setengah dulu dia ambil dunia saja, dia tinggal akhirat. Ada orang kata ambil kerja-kerja, kita lupa pada akhirat, dunia taman, itu betul. Tapi muslihat syaitan, kita ambil akhirat pun dia boleh kacau lagi dalam ibadat kita. Dia kata bagus, semayang bagus, ibadat bagus, tolong orang bagus, je. Tak ada orang lain dah. Maka masuk dunia situ pun ada Allah. Dan kita ambil apa yang disebut berkaitan dengan bermula akhirat. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bima fi dharina iman. Bagi kelapa ni sebenarnya. Dan bermula akhirat itu kekal selamanya. Dan bermula akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka lazimlah mengenalkan akhirat itu dan mubtada. Bermula akhirat itu kekal selama-lamanya. Semua orang tahu akhirat ni barang yang kekal. Orang kata dunia sementara, akhirat kekal abadi. Saja batu sebagainya. Jadi akhir itu barang yang kekal. Dari dia wala darul akhirah wa darul akhirah khairu mimman ittaqa. Kata ulama lain wala al-akhiratu khairu wa abqa. Jadi itu dari menunjukkan akhirat itu kekal. Dan akhirat, negeri akhirat itulah yang dikatakan negeri yang sebaik-baik itu kita. Kerana dia barang yang kekal. Dalam bermula akhirat itu kekal selamanya, maka lazimlah. Maka lazim di sini makna mesti. La budda yang beri. Tidak dapat tidak mesti. Istilah bahasa Arab la budda yang beri. Tidak dapat tidak. Ini mestilah. As-sakit iltizam, hal yang mesti, yang wajib kepada kita meninggalkannya binasa. Dan kita tahu dah perkara akhirat itu bakal, maka sudah pasti kita tinggal yang tidak binasa itu. Itu yang disebut. Jadi meninggalkan yang binasa, maka kita kena tinggal binasa. Sebab apa? Sebab apa lazim di situ? Lazim mengambil yang kekal. Kerana kita nak ambil yang kekal. Yang kekal barang yang kita perhati. Dia ada semua. Ada sebuah mata kita lah. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa. Sebab apa? Kerana mengambil yang kekal, maka sedia ini sebaiknya lah bagi seorang manusia bahawa jadi lupa dia manusia daripada mengenal dirinya. Jadi Muslim rahimahullah ta'ala dia beritahu kepada kita, negeri ada satu negeri yang akan kekal, itu akhirat. Jadi mungkin di saat kita mungkin masih jauh dengan akhirat, setengah-setengah itulah. Mungkin orang Palestin dipanggil kanak-kanak berkat sakit sangat lah. Dia cakap dengan ayah sedih lagi. Kerana dia dah keadaan nak mati dah. Dia cakap
Kita nak ayah ialah saya apa ayah dia buat tak kira apa kesan ciru tu apa terlampau dah, tapi aku nampak syukur-syukur bertemu sana lah. Kita bertemu boleh dia kita ketemu di syurga insyaAllah. Apa kita cari kita di kanan kiri oleh untuk dia solat dia Allah ni. Tapi marah dia berkat tak ada benda lah. Dipanggil saya akan nampak budak-budak nampak syukur yang mengalir senyum semoga selamat dan memang itulah hakikat dunia itu sementara saja umur dah tua kira lah zaman Nabi SAW tengok soal Mi'raj tua dah sekarang ni lagi lah berikat beberapa tahun lagi walaupun setengah ada 55 tahun lagi ada itu pandangan itu panggil masing-masing nak pakat tunjuk buat ibadat ke lah. Jadi yang ilmu tu kul innama ilmuha inda rabbi yas'alunaka 'anis sa'ah yang bertanya tentang kiamat bila dekat itu ilmu Allah. Itu Tuhan di situ lah. Jadi dekat bila orang yang diuji dengan berbagai ujian maka dekat yang yakin pasti ada sumber akhirat tadi. Jadi ini yang disebut jadi bila seorang telah tahu dunia ni panggil akhirat itu kekal dan kita kena tinggal dalam binasa iaitu dunia yang rosak setengah tu kerana mengambil yang kekal. Sebab apa? Sebab ambil yang kekal ni maka sebelum kita nak ambil yang kekal tapi seyogialah bagi seorang manusia bahawa tiada rupa ia manusia daripada mengenalkan dirinya dengan lemah. Jadi mengenalkan dirinya seorang tadi dengan lemah dan apa-apa itu apa semua kalau dipanggil sambungan di dalam binasa. Jadi kita hakikat kita nak sabar kepada akhirat itu kita kena kenal diri kita dulu kena kenal diri kita dengan lemah yang kita lemah. Allah Ta'ala sebut akhlaqal insan dha'ifan manusia lemah tapi aku juga buat ibadat aku juga buat kerja sesuatu aku juga nampak diri semua itu semua. Jadi dari Al-Quran banyak Allah Ta'ala suruh kita tengok wa fi anfusikum afala tubsirun pada dirimu tu apa pun tengok afala tubsirun dia tengok melihat supaya tengok tujuan apa? Tujuan dipanggil sebagai janji sebagai janji bukti bahawa dia semuanya lemah. Jadi itu sebut kami yang musyrikum adalah dosa. Jadi Imam Tabari rahimahullah ta'ala di tafsir ayat ini pada diri kamu itu adalah ayuhan nas manusia terdapat tanda-tanda kemajuan penciptaan itu lemah kita itu lemah kadang lemah maka tidak dapat tidak mesti kita balik kepada Allah SWT. Sudah tentu kita nak cari yang kuat. Bila seorang tu dia tahu dia lemah kalau orang yang belajar satu ilmu dia tahu dia lemah satu ilmu tu sudah tentu dia cari orang yang pandai pada ilmu tu cari dia berhajat kepada yang lebih lagi itu pada ilmu maka sudah tentu kita manusia kena di situ setengah tersebut man arafa nafsu faqad arafa rabbuh setengah itu siapa yang kenal dirinya maka dia telah mengenal Allah
Sebab apa setengah tu disebut begitu? Sebab hakikatnya dia tahu siapa yang buat. Memang orang putus satu, orang putus sikit dia, dari gua tangan, dari gua ni, dari gua tu, sambung sikit je lah, boleh, hebat tu. Tapi sekarang dia tengok benda yang zahir pada dirinya sendiri tak tengok. Contoh dia buka laptop kan, orang berkaitan teknologi kan, ada wajah sambung di rumah main. Kita tengok orang cerita ni baru cerita antivirus, orang ni pula pada hakikatnya semua itu datang daripada Allah SWT. Itu jadi sebab itulah bila dia kena diri dia tengok diri dia sehingga dia boleh buat ni, boleh buat gitu. Ini semua akal kira mula, maka dia akan balik kepada Allah SWT. Dengan lemah tadi, tengok di rumah dia buat ni. Sebab apa lemah? Itu disebut dan pakul dan binasa. Ini semua ni banyak bukan kita sendiri kita sendiri berhajat kepada yang lemah. Kita sendiri kita yang lemah berhajat kepada perlu berhajat kepada Allah. Allah Ta'ala sebut je lah dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Fuqara dari lain disebut wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Banyak Allah Ta'ala disebut manusia itu fuqara. Dalam ayat surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wallahu al-ghaniyyul antumul fuqara. Jadi kalau orang belajar bahasa dipanggil fakir dengan miskin itu, ma farqu baina al-faqr wal miskin. Apa makna fakir, apa makna beza? Jadi fakir ada kebetulan, miskin ada pekerjaan tapi tidak cukup, sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tak guna miskin, dia guna fakir, maknanya tak ada benda. Itu pun cukup kalau kita nak bahas berkaitan ayat Allah SWT yang sebut tadi. Dan hasilnya kita tinggal tadi binasa, lepas tu kerana kita nak ambil yang kekal, lepas tu lepas kita nak ambil yang kekal tu, kita kena kenal dulu permulaan tu, kita kena tengok diri kita dulu. Sebab kalau kita tak rasa diri kita lemah tadi, macam mana kita nak tekan Allah? Kita rasa tak tahu sombong, tak boleh. Jadi lemahnya kita ni, hinanya kita berhajat kepada benda benda dikira lemah. Contoh macam mana? Macam minum nasi, lemah. Benda kecil daripada kita berhajat apa dia? Kita berhajat itu setengah dibahas. Makanan kita berhajat. Kalau bahas sifat mulut lagi lah banyak. Itu benda yang lemah kita berhajat. Dan disebut kita selain kita fikir kita lemah dan mana apa tak ada benda lah lemah lagi, apa lagi. Kalau buat hebat pun Allah Ta'ala beri sikit, beri penyakit sekian-sekian, tak ada benda. Apa tak ada benda, binasa, jangan binasa. Lepas tu apa dah binasa ni akan binasa. Dipanggil disebut dia akan jadi bila seorang tu sebab apa dia suruh kita tengok kita ni lemah, kita ni apa, kita ni binasa. Sebab nak jauh dari sifat tadi, sebab apa tengok kita kata Musa dengan Allah Ta'ala
Jadi maksud tadi tak mampu. Ada orang buat ibadat dia nampak dia. Hak ni lah perbuatan yang boleh jauh dari Allah. Allah Ta'ala sentiasa membuka ruang kepada hamba-hamba ni. Tapi hamba ni sentiasa sekat hijab tadi. Nak sabar dia kepada Allah pulang. Nisbah belajar ilmu ada dah. Nisbah amalan comel dah semangat nak buat. Lepas tu satu dekat nak dapat ikhlas tadi. Jadi kalau pusing ini baru sebab ada dia dah tengok pada diri dia kan dia jadi orang itu. Dan itulah sifat manusia. Ilmu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhur wa tafakhur bainakum. Dia bangga sesama dia, bangga saya ni kan saya ni walaupun dah ni saya nak tinggi, saya nak tinggi pada waktu ni dengar je apa tu dia cakap ni Allah Ta'ala faham. Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui hati tadi. Maka katakan kalau hati dia tujuan untuk berbangga, untuk sombong, maka macam mana dia ambil yang kekal akhirat tadi. Ini resiko. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh semayang selesai maghrib berjamaah, kita boleh mari surah ni, boleh semayang Allahu Akbar sehinggalah Assalamualaikum, bukan hakikat daripada kita. Itu kan itu hakikatnya program kuasa kehendak ia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala suka keadaan kita tadi. Maka gembira. Apabila ada, bila kita tak rasa kita lemah, maka kita nak buat dalam suatu ibadat bangga sama, maka dipanggil syirik. Perbuatan syirik dia jadi hijab kepada Allah. Syirik. Sebab itulah orang dipanggil arifun billah. Kalau kita sebuah dipanggil ilmu tasawuf ataupun yang masyhur dengan Syekh Fadlu Syekh Qadir Jalal rahimahullah ta'ala, perkataan dia, cakapan dia ataupun orang yang disebut orang arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, panggil tenang dia, senyum dia, apa terjadi Allah, apa yang ni Allah, semuanya Allah, apa dapat manfaat Allah, apa semuanya ini dekat ni dan nampak perbuatan diri, dia nampak semuanya ada datang daripada Allah SWT, maka terbuka dekatlah dia dengan Allah. Bila nampak semua macam mana kita dekat ada yang kata Muslim rahimahullah ta'ala Aziz, kita Aziz kena ambil akhirat tadi. Maka saya bilang bagi seorang manusia itu dia ada kerja daripada mengenalinya, mengenali dengan lemah apa dah bahasa. Jadi sebelum nak kita dapat tadi itu mesti kita kena hak dulu. Itu yang disebut tadi. Kita mesti kenali antum fuqara. Allah Ta'ala sebut jelas. Tak boleh ada disebut dalam suatu la tataharruk bi zarratin illa bi idznillah. Tidak boleh suatu perkara dari nak bergerak sesuatu tanpa soal khusus Allah, melainkan apa yang disebut ialah bi idznillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia pegang begitu, maka laluan untuk dia semakin dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak nak buat ataupun dia rasa sedap dah, dia rasa aku ikhlas, aku memang apa, tidak tahu syaitan tidak tahu yang lahum ajma'in. Syaitan dah berjanji dia akan sesat Adam.
dia akan usaha, dia akan usaha, tu, dan dengan lemah tadi, faktor binasa, ialah kita akan binasa. Kita akan binasa, lagi akan binasa. Walaupun sekarang lagi akan binasa sikit lagi. Walaupun misalnya bahas mana ada Nabi SAW dibahas mana kalau kita cek tengok dalam Bismillah hadis Nabi SAW berkaitan disebut umur 60-70. Kalau 60-70 nisbah kita ambil maupun daripada yang dibaca yang ditengok tadi ialah 60-70. Kalau masalah tak berubah, sebab Allah Ta'ala bagi panjang sikit umur kan. Jadi Allah Ta'ala tak mau lagi dibahasnya, tafsir dibahas bila seorang sudah tahu dalam keadaan 60-70 tadi, nak elak daripada dia masuk seorang termasuk kubur. Sebab perkataan ini dia akan sebut Allah kalau bagi aku umur panjang sikit, dia aku nak beribadat kan. Sebab tu dibagi Allah Ta'ala kasihnya, rahmatnya kepada hamba ni, apa dibagi a'maru ummati baina sittin wa sab'in, sekitar tu itu disebut tu. Jadi pasti kita tengok dalam perbahasan berkaitan a'maru ummati, umur Nabi itu panjang. Jadi habis berkaitan kita kena benar, kita lemah tadi dan waktu binasa. Binasa ialah dari yang dijelaskan kuliah batin ajal jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqim kullu nafsin dha'iqatul maut, yang menyawa masa mati. Kullu man 'alaiha fan segala ini makhluk dalam dunia fan biasa yang kata Allah Ta'ala je. Dan dari itu banyak sebut dalam Al-Quran dan melalui hadis Nabi SAW. Dan kita tahu akhirat itu kekal selama-lamanya. Lepas kita pun mesti cari, sebelum nak cari tadi mesti tiada lupa daripada mengenal dirinya dengan lemah dan apa-apa dan binasa, dan mengenal barang yang memberi manfaatkan dia atas orang. Jadi ada satu kali lagi yang kita kena kenal, dan mengenal barang yang memberi manfaatkan dia akan seorang. Jadi setiap perbuatan kita ada disebut nisbah Nabi SAW suruh kita ayya'arafillah, kita kena mesti kenal Allah, dan kita mesti kenal perkara manfaat dan mudarat kan. Sebab tu dibahas banyak, sebab tu didatangkan syariah, sebab tu dibahas apa dia mari perbahasan lain maqasid syariah, apa dia tu dengan syariah, nak jaga kita, semua nak jaga kita, hak keturunan semua. Ini semua maka itu disebut. Jadi mesti kita kenal apa yang beri manfaat kita, apa yang beri manfaat kita daripada mana. Dan kalau tengok semua daripada itu bayang daripada bayang, nak terang lagi daripada ibadah. Jadi ibadat ni kita kena kenal. Kalau kita tak kenal, habis ni ibadat ke, ni adat, kita tak kenal kan. Apa yang manfaat untuk kita buat tu akan berkesan dari kita. Setiap perbuatan kita akan berkesan. Orang makan suatu barang yang sihat dapat kesan. Dan saya panggil orang yang makan manis sama dia dulu dikatakan ataupun jadi
boleh mudarat diri dia. Ia bagi kesalahan dulu, cepat-cepat lah. Setelah itu 10 tahun kemudian bagi penyakit. Jadi nisbah macam budak-budak tidak kenal mana budak, mana wayar tersebut pakai ugang dia. Jadi kita mesti kenal apa yang manfaat tu dia. Daripada mana? Daripada ibadat. Jadi ibadat pula kita biasa dibahasnya jenis anwa' ibadah. Ciri ibadat ada khas, am, hak khusus kena buat itu, hak am, hak umum kena buat itu. Hak khusus macam kita semayang, puasa semua, ibadat khusus yang disebut adanya puasa, ibadat-ibadat yang Allah perintah. Dan hak umum paling banyak lagi makan, tidur. Itu kita tidur biasanya ni kuat hidup. Tapi kalau kita niat, sebab itulah disebut syarat amal ibadat tu asasnya dia umum. Kalau ibadat umum lah, khususnya memang apa pahala lah, memang dipanggil perintah daripada Allah, perintah daripada Allah lah. Tapi hak umum, hak terima organ, lagi hak tidur, hak makan, hak lagi. Itu perbezaan khusus ibadat ni. Kita masuk sikit je, masuk niat kerana Allah. Kita niat dalam ibadah. Kita tidur saja nak tidur kita. Tidur dia jadi batu, boleh jadi dosa, boleh jadi pahala. Niat betul nak bangun malam katakan, tak apa-apa. Semua tu. Jadi ibadat tu pun mesti kita kenal. Nak kenal pun mesti kenal ilmu. Sebab tu sebelum atas tu kita baca Pak Jahil sebelum ni baca bala-bala yang mengosokkan Mesir, yang dibangkitkan seburuk bala ialah Jahil suruh Allah dan Jahil dalam Allah. Jahil suruh Allah, suruh tu ialah suruh tu banyak. Al-amru lil wujud, perintah kena wajib dia. Al-amru lillah, ada perintah dan sunat ni. Ada perintah harus nak buat ke ni. Dah tahu. Kau suruh apa dah tahu dah. Hak wajib dia buat dia tinggal. Hak sunat buat suruh. Tu tak tahu, jahil. Itu jahil. Tak tahu. Ni suruh Allah tak tahu lagi. Ada juga larangan tadi, larangan karahah. Ada tahrim yang haram dia buat tak buat tersebut, tinggal buat hari. Ada bagi karahah makruh, tapi bila dah tahu dia lagi, jadi kita nak tahu apa yang dapat manfaat untuk diri kita dalam ibadat. Kerana kesan daripada doa ibadat itu dia akan ubah keadaan kita. Inna salata tanha, contoh Nabi sembahyang. Kata dulu dia saya sepanjang sepanjang tidak ilmu dia awak yuk. Sebab inna salata tanha an fahsya wal munkar. Semayang ni dicegah seorang yang fahsya, perkara kecil-kecil, wal munkar, jahat-jahat. Itu jadi dua ni beza. Al-farqu bainal fahsya wal munkar, ada perbezaan. Jadi macam mana nak dapat cegah dari kecil dan munkar tadi, kalau bukan dengan betul dengan cara ilmu tadi. Mayang makhluk buat antara makhluk plus mayang ngatuk dibuat juga makhluk dalam Nabi SAW suruh kalau ngatuk tidur sekarang, dia bagi tidur lelak tidak lelak yang tidak sembuh habis waktu selimut siap-siap. Jadi waktu isyak tausiah, waktu panjang puas
pahala, dipakai nak elok bukan makruh lah sekali dapat ke haram. Macam mana? Dekat subuh dah bayar, ataupun orang Nabi dah waktu kawah. Jadi dalam ibadat semayang kita ni ada waktu afdal, waktu tengah, waktu haklah waktu kawah, ada waktu tahrim. Itu semua. Jadi kita nak ambil hak atas. Jadi menjadi dosa. Jadi sebab tu dah disebut daripada ibadat. Ibadat kita tahu dalam Quran itu pun ikut perintah Allah. Ikhtiar zahiri. Kita ikut je. Tunggu Allah Ta'ala kata tinggal, suruh buat. Puasa 30, sebulan, ikut je. Dan aku lebaran memogarannya. Jadi lepas kita kenal manfaat tadi, kita kena kenal juga barang yang apa dia sebut, barang yang memberi mudarat. Apa yang mudarat kita? Memudarat kita itu jalan tu. Kata Muslim rahimahullah. Dan pula barang yang memberi mudarat, ni soalan. Jadi kita ada 3 peringkat. Kita kena tahu rupa kita ni lemah, binasa, kita ni patut, dan kita kena kenal. Yang kedua, kita kena kenal diri kita ni, kita kenal apa yang memberi manfaat diri kita. Daripada ibadat. Ya, tujuan ibadat kita dapat manfaat kita dapat apa yang batu dalam ilmu akidah. Allah Ta'ala dah berhajat dengan perbuatan kita. Kita yang berhajat. Kita yang perintah Allah apa? Allah Ta'ala suruh aku ni. Allah Ta'ala lemah. Dia perintah kita buat ni. Lemah ni berhajat kita. Kan? Itu macam-macam fahaman tadi kan. Kita pun dah tahu apa Allah Ta'ala tu biasa awak suruh ni, biasa je nak ibadat ni. Itu dah sama. Desa kan solution Allah Ta'ala dah berhajat boleh. Bila kita buat satu perbuatan tadi, kita yang dapat manfaat tadi. Bagi panggil bekalan. Hidup ni musafir. Bekalan ni. Jadi kita tahu yang manfaat daripada ibadat. Dan mengatakan pula barang yang bermudaratnya daripada mana? Bagi bayang ni. Nak tegar balik daripada mana? Apa yang memberi mudarat tu? Maka daripada yang kecil-kecil. Perkara kecil mana lah? Dan apa? Dan jahat-jahatnya panggil mungkar ni jahat lah. Kecil-kecil wahsyat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tak ambil perkara kecil, perkara jahat ni dulu buat semua. Dulu hak boleh cakap perbuatan ni hanya ibadat. Ibadat pula hanya ibadat yang betul. Dia berlandaskan ilmu syariah. Ilmu yang Allah Ta'ala dah atur. Nak buat apa? Nak kahwin, jadi kalau nak semayang yang gini, puasa gini, apa lagi? Semua Allah Ta'ala dah buat. Dari Islam, nizam. Selain itu, sistem bagi manusia. Tak payah tak payah usah, tak payah fikir-fikir, tak payah buat-buat, tak payah fikir. Siap betul. Jadi fahsyat wal munkar ada jahat. Contoh yang beri contoh perkara jahat. Contohnya perkara jahat haram makan minum di bulan puasa. Munkar tak boleh lah. Kalau tak ada suruh puasa lah. Tapi dari kecil lagi dia buat lagi. Dia panggil makan lagi, minum lagi. Awak tengah puasa dia minum. Lepas tu dia minum kecil. Awak pula dua kali ganda dia bagi. Buat perkara kecil lagi, perkara munkar lagi. Jadi tak tahu jadi dua tu. Dan jangan disebut
minum minum tadi. Sepatutnya dia panggil kalulah dia dah minum dari bulan puasa itu dah normal dah. Kalau yang kita ingkar, kita buat kerja jahat tadi, jadi boleh pergi minum awak pula kerja. Jadi tak normal. Patutlah ayat Quran itu inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi ada keji dipanggil gila perbuatan tadi. Tak boleh. Atau dia jadi kacau di bulan puasa. Dah boleh dah buat kerja di bulan puasa, kan puasa. Lepas tu dia buat kerja keji tadi. Ni tapi ada setengah disebut dalam hadis Nabi SAW bila para sahabat dia bertemu dengan Nabi SAW, dia bertemu, dia ceritalah sahabat ni semayang tapi baru kerja tadi, perkara munkar. Tapi Nabi bukan Nabi biar, Nabi dia tak perlu. Yang penting semayang tuan, kena semayang. Sebab tu orang tu besar kerana dia dulu betul lah. Kalau dia mayat yang tinggal betul. Dipanggil perkara baik ni al-hasanatu yudhibun as-sayyi'at. Perkara baik ni dia boleh tutup wajah. Dia makan sikit. Ni kalau tinggal tu baik, habis tak ada benda. Ini kita tahu. Jadi Nabi dia Nabi tahu zaman dulu sebelum datang Islam, zaman jahiliyah dulu nak tinggal kat payah kerja tu, tapi biar tapi dia buat ibadat sehingga dia belajar semayang ini gitu, khusyuk ni pakai makruh perkara apa ni haram, batas semayang apa dia hukum semayang, waktunya, syaratnya cukup kadar. Maka sembahyang yang kau buat tadi, yang kau buat perbuatan tadi, perkara apa? Wahsyat dan munkar. Ini macam mana? Ini biasa orang dia sebut saya ni semayang tu, saya ni saya tahu lah semayang dia mau pergi siap, tapi nak buat juga kerja, nak buat juga benda-benda kerja kalau boleh. Kalau hak ni dah sudah benda kerja dulu, nak buat juga mesti dia tengok kepada ilmu perbuatan ibadat tadi. Dia buat ibadat semayang tu cukup dengan ilmu tadi. Mungkin syarat dah sah, mungkin hukum dah jadi, mungkin dah banyak lah mungkin. Jadi kita usaha. Maknanya setiap seorang manusia mukmin muslim dia kena usaha lepas mana? Lepas waktu air, lepas waktu air anda bayar. Kalau akidah boleh tak tahu sikit, kalau rekod boleh tak tahu sikit, kalau bapak boleh rasa ibadat kita, ilmu tasawuf, masuk ilmu tasawuf tadi boleh tak tahu sikit, riak tidak boleh tahu asas-asas. Kalau akidah yang kita biasa sebut ni tak payah, maknanya sikit je. Apa erti wujudnya Allah Ta'ala ni, alam ini, kan itu pun dengan kita berada di bawah firman apa kita jawab gitu je, lepas dah. Kalau nak tafsir, nak jelas, nak gini, itu orang ni dia pula. Itu dah hanya mengumpul manfaat kita yang kita sambung nanti dalam pembahasan berkaitan dengan pada dunia yang jahat-jahat pada dunianya dan akhirnya. Maka mencapai dia akan balai yang lebih manfaat. Jika kita dapat tahu mana manfaat, mana hak buruk, kita akan dapat hasil tadi. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma ja'alna ma'ana hadaita wa mahfuz wa atruqna bi ma'rifati ma'sum sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.